Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, bayang ke-6 daripada atas. Surat 16, bayang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabak yang ketiga, martabak niat, kedudukan niat yang ketiga daripada 4 martabat. Sembahyang yang memada padanya dengan qasad dan ta'aruk dan ta'ayun. Sembahyang yang memada padanya dengan qasad dan ta'aruk dan ta'ayun. Sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'aruk dan ta'ayun. Yang memada ni pada hukum wajib itu. Setakat ning je hak wajib. Tetapi kalau kira kepada sunat tak memada lagi lah ni. Qasad, ta'aruk, ta'ayun. Niat tunai, kena niat juga sunat. Niat 4 rakaat kena niat juga kalau zuhur. Tunai kena ni sunat tu. Niat kerana Allah pun kena niat juga, tapi hukumnya sunat. Hak memada di sini pada wajib dia. Cukup-cukup ni cukup dah, padang dah lah. Qasad, ta'aruk, ta'ayun. Kita kata padang hak wajib. Tapi kalau nak capung hak sunat tak cukup lagi lah, sebab ni cerita hak wajib ni. Hak memada pada yang wajib. Hak memada pada yang wajib. Qasad, sahaja aku sembahyang, dan ta'aruk dan ta'ayun. Ta'ayun lepas dia cerita dah. Kita kena nyatakan semayang tu apa. Semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh. Tu dia panggil ta'ayun. Dan ta'aruk apa makna pula? Erti ta'aruk itu meniat akan fardu. Tu ta'aruk. Ta'aruk ni kita niat fardu. Saja aku semayang, qasad, fardu, ta'aruk, zuhur, ta'ayun. Gitu. Saja aku semayang, fardu, zuhur. Saja aku semayang, qasad. Fardu tu ta'aruk, zuhur tu ta'ayun. Qasad, ta'aruk, ta'ayun. Ni hak martabat yang ketiga. Dia ada 4 martabat dalam kitab Hidayatus Sibyan ni. Dia martabat yang pertama, kedua, ketiga, keempat diiktibarkan, dikirakan kepada berapakah juzuk niat hak wajib. Berapakah juzuk niat hak wajib. Bahagian-bahagian tu lah. Juzuk ni bahagian lah. Martabat yang pertama, memada qasad sahaja aku semayang. Itu semayang sunat mutlak. Martabat yang kedua, dia kena ada 2 juzuk dia. Mana qasad dan ta'ayun. Semayang sunat yang berwaktu, semayang sunat yang bersebab. Saja aku semayang isra', saja aku semayang duha, saja aku semayang tarawih, saja aku semayang witir. Tu saja aku semayang qasad, isra', duha, tarawih, witir dipanggil ta'ayun. Itu martabat yang kedua. Dia ada 2 juzuk niat, qasad dan ta'ayun. Kemudian kita datangkan niat sunat. Tu ta'aruk dia panggil tu. Saja aku semayang sunat Isra',
saja aku sembahyang sunat duha, kita datangkan niat sunat tu hukumnya sunat. Memadanya kosok dengan ta'ayyun saja cukup dah niat hak wajib. Niat wajib padang dengan kosok dan ta'ayyun saja aku sembahyang duha. Tapi kalau capung dengan sunat, saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Tak capung dengan sunat lah pula. Depan dia akan cerita lah pula hak sunat tu. Dia nak cerita hak memada hak wajib dulu. Jadi sembahyang sunat berwaktu, bersebab, kosok dan ta'ayyun. Mana bersebab contohnya? Saja aku sembahyang tahiyatul masjid. Saja aku sembahyang gerhana matahari, saja aku sembahyang gerhana bulan, saja aku sembahyang minta hujan, saja aku sembahyang istikharah. Dia panggil apa tu? Ta'ayyun kan, nyatakan sebab dia. Itu hak bersebab. Itu martabat yang kedua. Dia ada 2 juzuk niat yang wajib kena niat. Hak ni hak martabat yang ketiga ni, dia ada 3 juzuk niat. Qasad, ta'arruq, ta'ayyun. Mana hak martabat yang ketiga, yang mana dalam niat sembahyang ni kena ada 3 juzuk, qasad, ta'arruq, ta'ayyun, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Disebut begitu. Sembahyang fardu hak 5 waktu. Dia hak martabat yang kedua ni sembahyang fardu hak 5 waktu ke, fardu kifayah sembahyang jenazah ke, sembahyang nazar ke, masuk belaka tu. Kalau aku boleh benda sekian-sekian ni, wajib atas aku sembahyang 2 rakaat. Tu nazar. Maka hukum sembahyang nazar tu wajib. Kena ada lah ta'aruf tu. Kena ada lah niat. Saja aku sembahyang fardu nazar. Dia gitu. Jadi hak kena niat fardu, qasad dan ta'ayyun, hak tu tetap dah. Qasad saja aku sembahyang. Ta'ayyun ni sebut nama sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, janazah, nazar, tu. Pandai ni. Tu dia panggil ta'ayyun. Hak tu tetap dah kena sebut. Zuhur, asar kena sebut, janazah pun kena sebut. Ta'arruq ditambah selagi. Niat fardu wajib. Saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu janazah. Fardu tu ada 2 tu, fardu ain dengan fardu kifayah. Sebut ain, sebut kifayah tak wajib tu. Saja aku sembahyang fardu ain zuhur, bulat mata tu. Ada niat gitu? Saja aku sembahyang fardu ain asar, tak payah. Saja aku sembahyang fardu kifayah janazah, tak payah. Saja aku sembahyang fardu janazah. Tapi hak niat, hak wajib kena ada ta'arruq ni bukan sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang fardu. Hak 5 waktu ke, sembahyang jenazah ke, sembahyang nazar ke, sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Hak ta'arruq sunat ni sembahyang sunat, sebut sunat tu sunat je. Kalau sembahyang fardu, sebut fardu tu wajib. Sembahyang fardu bukan sembahyang fardu 5 waktu, tapi di antaranya sembahyang fardu 5 waktu. Saja aku sembahyang jenazah gitu. Saja aku sembahyang jenazah 4 takbir kerana Allah. Wajib ta'arruq kan tu. Wajib datangkan niat fardu pada sembahyang fardu. Wajib niat ta'arruq, wajib niat fardu tu. Tak cukup lah juzuk niat hak wajibnya. Ni bukan cerita hak juzuk sunat ni. Ni tak cerita hak juzuk sunat lagi. Ni cerita hak juzuk hak wajib. Kalau sembahyang tu fardu, 3 juzuk dia. Qasad, ta'arruq, ta'ayyun. Hak tak ada ta'arruq ni sembahyang sunat. Sembahyang sunat berwaktu bersebab, qasad dan ta'ayyun. Tu. Ta'arruq pada sembahyang sunat dengan bahawa niatkan sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat je. Adapun niatkan fardu pada sembahyang fardu, itu juzuk yang wajib dalam niat.
Tak cukup tu, tak cukup juzuk wajib dia, tak sah lah niat tu. Tak jadilah niat tu. Mana? Bagus tu strik je, tak ada tawa-tawa. Kalau kena kecil tawa lalu dah tu. Dah tak tawa-tawa. Pakai senyap je tau. Kalau cik tawa lalu. Tak ada tawa-tawa. Tengok. Ada. Ini bukan masalah sembahyang jenazah. Ada orang sembahyang 5 waktu pun dia tak niat fardu. Sembahyang jenazah tu jarang-jarang, tambahan orang perempuan pula. Perempuan kalau sembahyang jenazah tu Mekah je, kampung apa nak sembahyang jenazah tau. Ada kau? Hal ni hak sembahyang 5 waktu ni. Ada orang dia tak niat fardu. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Panjang niat. Saja aku sembahyang asar 4 rakaat tunai kerana Allah. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah. Niat dia panjang. Nanti kata nak tahu kan, apa tahu? Sama tahu. Kalau cik tahu tu hok kena kecil ke baru nak tahu ke kan? Jadi makna niat tu panjang. Bilangan rakaat dia niat. Tunai dia niat. Kerana Allah dia niat. Hak sunat tu dia niat. Ta'arruk dia tak niat. Fardu zuhur, fardu asar, kan dia kata kalau kita cakap kan kita dah disebut fardu. Nak pergi mana tu? Nak pergi sembahyang zuhur. Kan kita cakap gitu kan. Kadang orang cakap nak pergi mana tu Mak Haji? Nak pergi sembahyang fardu ain zuhur. Ada? Tak ada. Memang kalau tanya nak pergi sembahyang zuhur, nak pergi sembahyang asar, nak pergi sembahyang maghrib. Mu sembahyang tak lagi zuhur ni? Kalau kita tanya anak kita dah tanya, kamu sembahyang tak lagi fardu zuhur? Kita dah cakap fardu. Kita akan tanya, kamu sembahyang zuhur tak lagi? Kamu sembahyang asar tak lagi? Jadi cakapan kita ni memang tidak akan sebut fardu. Sebab dia kata memang fardu dah. Zuhur, asar tu memang fardu dah. Memang waktu dia dah dan memang fardu dah. Jadi dia pun tak niatlah fardu selama-lamanya. Saja aku sembahyang subuh saja aku sembahyang subuh 2 rakaat tunai kerana Allah. Tu kata niat dia panjang. Hak capung hak sunat. Tapi hak wajib tak cukup. Dia sembahyang fardu ni 3. Qasar, ta'arruk, ta'ayyun. Orang ngaji sekolah lah. Tingkatan berapa belajar qasar, ta'arruk, ta'ayyun ni? Orang belajar sekolah. Sekolah rendah. Pakai niat je. Niat tu hak pokok rukun. Hak pokok rukun niat, betul lah. Siapa tingkatan berapa? Kedak kabah sebagai sudah. Yelah, rukun yang pertama memanglah niat. Maknanya hak niat yang kita, juzuk yang kita nak kena niat tu. Sekolah siapa pekat berapa? Tingkatan ke, warna ke? Hak mana hak qasar saja, mana hak qasar dan ta'ayyun, mana qasar ta'arruk ta'ayyun, mana qasar ta'arruk ta'ayyun niat imam ataupun niat makmum. Kita ada 4 bahagian ni, 4 martabat ni. 4 ni. Kita bahagian ketiga ni ada satu lagi ni. Kan orang sekolah. Yang kita tak ada, patah kita ke mana? Dok dia sekarang kadang-kadang dia punya pelajaran dia tu kadang-kadang ada peningkatan, penambahan. Dulu mungkin tak ada, sekarang ni mungkin tambah mungkin. Tapi kalau saya jumpa orang lama-lama memang tak ada sungguh, dia kata niat saja je.
Siapa habis tikatan pun niat saja je. Ni cerita orang lama. Orang baru-baru ni pula. Tadilah dia tak sama. Kadang-kadang dia adalah dia ada tambah apa semua tu. Kita buat suspend lah dulu. Biar suspend dulu gitu. Dia tak boleh beri selalu. Tak ada suspend dia lah pulaknya. Jadi sekarang ni hak wajibnya kosok ta'arud ta'ayun. Tak ada ta'arud, tidak sah lah niat dianya. Maka tidak sah lah semayang dianya. Lepas tu hak berlaku tu nantilah dulu. Sabarlah. Dia kena biar tergantung gitu. Biar orang ni tertanya-tanya. Macam sekarang ni lah bengong orang. Tertanya-tanya nak gimana sebenarnya. Jadi dah lah pertama tengok sekarang ni. Mana sekarang ni? Gimana sebenarnya? Nak pergi ke mana? Buat ni berapa hari dah? Daripada hari apa itu? Banyak hari dah ni. Daripada hari Ahad tau. Biar mana? Biar tergantung gitu. Gimana? Orang puan tak cara tau. Ke tak masuk dalam ni? Dia tengok TV je. Tak tengok. Orang tengok berita ni. Ni mustahak ni. Ini bukan pusingan kelayakan ni. Ini hak final dah ni. Bukan semi final ni, final. Kalau semi final tu tak apa lagi. Suku akhir separuh akhir tak apa lagi. Ini akhir dah ni. Hidup mati ni. Hidup mati. Kerana kita ni orang puang ni kadang-kadang hidup mati dia makan ke tak makan je. Dia nampak tu je. Selagi beras ada, selagi nasi ada, hidup. Hak luar tak cara. Biar ada orang pun tergantung, tertanya-tanya. Dia kosok ta'arud ta'ayun ni. Saya pernah satu kelas yang mengajar tu jurusan syariah. Universiti dalam Malaysia, bukan luar lah, tapi jurusan syariah. Universiti dalam Malaysia, bukan di Asia Barat. Kosok ta'arud ta'ayun. Ustaz lah ni ustaz. Kosok sahaja aku semayang. Ta'arud, datangkan niat zuhur, nama zuhur. Ta'ayun, nyatakan bilangan rakaat. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Ta'arud ta'ayun tu dah kosok ta'arud ta'ayun 3 juzuk tu ada. Tapi ta'arudnya apa? Datangkan nama zuhur, datangkan nama asar. Dan ta'ayun ni nyatakan bilangan rakaat, 4 ke 3 ke 2 ke. Jadi niatnya saja aku semai zuhur 4 rakaat, saja aku semai maghrib 3 rakaat, saja aku semai subuh 2 rakaat. Tu wajib. Pergi kat tu pula. Nak kata tersalah, lepas 100 tahun 2 tahun masih lagi ulang benda yang sama. Kosok saja ku semayang, ta'arud, datangkan nama semayang tu zuhur asar. Ta'ayun, kena nyatakan berapa bilangan rakaat, 4, 3 ataupun 2. Gimana? Lepas tu kenapa tak tegur? Tak tegur sebab niat fardu bagi semayang fardu ni mazhab Hambali sunat sahaja. Pada ni niat fardu pada semayang fardu pandangan mazhab Hambali hukumnya sunat sahaja. Ni hak patut saya tak tegur hak orang ngajar ni, tapi mana situ pun salah. Lepas tu hak tergantung tadi dapat jawapan ke tak lagi? Hak tergantung ni saya tinggal gitu je. Ni cerita ni sebab apa tak tegur orang ngajar salah. Mana kalau orang ngaji situ kau dia tak niat fardu, dia niat saja aku semai zuhur 4 rakaat, tak niat fardu. Mazhab Hambali niat fardu sunat je, tak wajib. Malah nak tegur-tegur lah orang ngajar tu.
Lepas tu yang duk tanya dah. Dah orang hak tadi tu, hak ustaz cerita dia tak niat fardu. Faham-faham je lah. Jawapan dia lah tu. Ke mana? Mazhab Hanbali lah. Cik tak takat hari. Jadi makna hak cerita tadi tu dia selama-lama dia tak niat fardu. Saja aku semai zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Kena qada kedak. Kalau hak pandangan mazhab Syafi'i memanglah tidak sah. Kena qada lah. Tapi mujur pandangan mazhab Hanbali kata niat fardu tu sunat juga tak wajib. Maka tak payah qada lah. Ambil tu je lah. Walaupun pada masa dia tidak niat fardu tu, dia tidak tahu pun mazhab Hanbali seumpama tu. Boleh ke nak kosak, nak niat mazhab Hanbali kemudian? Walau kita buat hari tu, kita tak tahu mazhab Hanbali. Diharuskan. Kita taklid turut mazhab lain walaupun selepas kita kerjakan. Gitu. Comel tak comel ni atas nama baik je ni. Atas nama nak nyakit tak royak dah. Allah kosak tak arut tak ayung pun dak lepas ni. Padam muka. Kalau gitu dah. Dah. Ni bukan benda payah-payah pun. Dak lah. Jadi dah kita ni cerita tu je ni, tak ada berat-beratnya. Tak ada berat-beratnya. Setakat nak tahu berapakah juzuk niat hak wajib. Tu sahaja. Macam dia sebut sebelum ni lah. Payah ke nak ngaji seumpama ni. Hidayatus Sibyan ni payah apa? Kenapa je dia tak tahu? Kerana salah kita tak belajar. Belajar rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbir, rukun yang ketiga berdiri, yang keempat Fatihah. Itu budak umur 5-6 tahun. Dan waktu ilmu tu budak umur 5-6 tahun, 7 tahun sudah ngapal rukun 13. Ngapal dulu. Tak boleh pakai budak tu. Tu ngapal dulu. Lepas tu kena hurailah pula. Ada ni. Mana? Maknanya kalau kita kira dengan pendidikan hak ada, hak sekarang wallahu alam lah, ni cerita hak lepas. Sebab setakat tahunya hak lepas. Memang berat sangat lah siapa ke untuk setakat nak wisah niat pun sekolah tak boleh hajar. Mak ayah tak reti dah. Kalau mak ayah reti pun dia sibuk. Dia pun kata sekolah ajar dah ilmu agama. Maka padang hak sekolah lah. Tengok pendidikan. Hak ni cerita hak lepas ni, hak sekarang wallahu alam. Dia ajar macam mana. Mungkin dia punya tajuk-tajuk tu lebih detail, tak tahulah sekarang ni. Mana dahulu tu memang yalah. Tu belum cerita lagi orang sekolah-sekolah orang putih dulu. Orang sekolah-sekolah orang putih dulu, agama ni macam buta. Akidah macam mana kalau agama buta? Akidah macam mana? Dan sekolah orang putih pun kalau orang putih lah. Bawah kerajaan kan, hak agama tetap dah. Hak agama tetap dah. Ada ni. Macam mana akidah? Semayang tu semayang tak tinggal, puasa pergi Mekah. Tapi akidahnya macam mana? Yelah baca jawi tak pandai tu okey lagi lah. Kalau tak semestinya dia tak boleh nak belajar ilmu agama ni. Dengar-dengar pun tak apa dah. Ada ni. Mana kalau tak dengar pun dalam sekolah tu, kerajaan yang bertanggungjawab memastikan rakyat dapat didikan agama yang sepenuhnya. Bukan sepenuh nak jadi aling, nak jadi lepas diri. Akidah lepas, sembahyang bang betul. Lepas tu hubungan hati dengan Allah, sifat-sifat hati tu maknanya selesai. Hak tu je, bukan nak jadi aling pun. Ni siapa aku tak tahu apa satu bab akidah setakat Allah ada gitu je. Setakat Allah Tuhan yang satu, setakat gitu je. Hak tu budak umur 5-6 tahun jugalah tu.
Kalau akidah tu dengan ilmu budak umur 5-6 tahun, macam manalah akidah ni usuluddin, tapak agama. Ada ni. Ni. Kita mereka 60 tahun lebih dah. 60 tahun lebih dah. Macam mana pemahaman ilmu agama rakyat. Kita tak apalah, tuan buka hati boleh mari belajar. Dah orang sibuk. Tapi maknanya semua orang sekolah belaka. Kalau kerajaan di sekolah tu melengkapkan ilmu agama, mana kokok mana pun dia kena belajar. Dia kena belajar. Nah, cukup fardu ain je. Bukan jadi alim ulama dah tu segelintir tak apa dah tu. Hak betul-betul belajar jadi alim ulama, kita hanya setakat nak lepas diri, terutama sekali akidah tu. Tapi kalau sampai ilmu agama, sampai ke buta-buta sungguh, Giang kita belajar. Dah giang keluarga kita, adik-beradik kita, pok rabok kita, anak cucu kita, kita tak alhamdulillah dah kita. Ya, alhamdulillah kitanya. Keluarga kita macam mana? Sebab tu dia bab kerajaan ni benda besar. Sebab rakyat ni atas agama kerajaan. Kalau kerajaan tu dunia, tak ada lah agama dunia lah. Pelajaran agama dia bubuh tempelang. Akhirnya rakyat jahil agama. Rakyat udah masjid pun jahil agama. Dah. Sama sekali jahil akidah. Puluh-puluh tahun dah. Besarnya musibah. Kita nampak musibah apa? Ekonomi jatuh. Barang harga naik. Tu musibah lah juga. Tapi musibah yang paling besar, musibah jahil agama. Tu paling besar sekali. Mari mana waktu tu? Ini kita cerita bab pekoh. Boleh lagi-lagi lah. Saya tak niat fardu. Qasar dan ta'ayyum tu saya niat. Saja aku semai zuhur saya niat. Hak sunat 4 rakaat niat tunai niatkan Allah saya niat. Dan macam mana fardu saya tak niat? Tak apalah, mazhab Hambali tak wajib. Lepaslah situ. Kalau bab pegangan, kalau berpegang akidah yang kafir, kena qada sembahyang puasa tu. Mekah kena pergi semula. Ada orang kafir nak start sembahyang. Akidah tu kafir. Zahirnya orang Islam. Kita jangan lupa di awal kitab Idatul Sibian kita bicara dah Islamnya apa, imannya apa. Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman, orang munafik, Abdullah bin Ubay, kafir itu di sisi Allah. Islam di sisi hukum dunia. Abdullah bin Ubay ni mati bukan setakat disempurnakan jenazah sebagai orang Islam, dikafankan dengan jubah Nabi SAW. Tapi di sisi Allah kafir. Bukan kata kekal neraka saja, neraka hawiyah, neraka hak bawah sekali. Kalau kita cakap neraka hak patat. Orang luar tak boleh cakap patat. Patat ni benda lain. Kita patat ni patat bawah tu. Orang sekarang, orang luar di pantat ni benda lain pula. Mana neraka hak lapis bawah sekali, bukan setakat kekal. Dah tok zahir je. Ni di kafir di sisi Allah. Dia tidak beriman. Itu mana orang Islam tidak semestinya beriman. Tu hak munafik. Sama juga dengan orang Islam. Dah kita Islam lah, mak ayah kita Islam. Islam belakalah kita ni. Orang yang tak pernah semayang bang pun hukum dia Islam. Dia apabila tak pernah semayang bang, mengucap pun tak pernah. Fatihah tak pandai nak baca, tahiyat tak pandai nak baca. Ada orang Melayu seumpama tu. Orang Melayu macam kita ni. Orang Melayu macam kita. Yang mana ala katah dia tu lapis ke berapa tu hak mulanya Islam. Tak tahu macam kita jugalah. Kan kita Islam ni 500 tahun kan. Lapis yang ke berapa hak asal tu hak masuk Islam. Macam kita tak tahu. Maknanya tok nenek ni Islam belaka macam kita. Duduk di Malaysia, sekolah macam-macam ramai-ramai orang. Siapa ke Fatihah tak nak baca, tahiyat tak nak baca. Sekolah ajar agama apa sampai setara tu benar. Tapi kita hukum dia orang Islam lah sebab ayah dia Islam.
Iman tu masing-masing dengan Allah. Itu cerita orang yang tak semayang. Orang ada masjid sekalipun, macam ni iman, macam mana akidah, lengkap tak ke enam rukun iman? Tak ada ni, tak ada lah. Semayang tak tinggal, puasa zakat haji tak tinggal. Iman akidahnya macam mana? Kalau akidah tu Mu'tazilah, tidak dihukumkan kafir. Kalau akidah hak kafir ijma' ulama, habis cerita lah tu. Ni akidah ni, zahir dia orang Islam, mati dia macam orang Islam ramai-ramai. Iman, hubungan hati masing-masing dengan Allah. Kemudian permulaannya mati dikira kepada iman, permulaan akhirahnya dikira kepada iman, kepada iman. Husnul khatimah, siapa yang baik kesudahan? Orang yang al-maut alal iman, orang mati nak kena iman dia selamat. Tu husnul khatimah. Ada ni. Cuma kita mudah-mudahan mereka tergolong di kalangan orang yang husnul khatimah. Jangan kita buat dia husnul khatimah. Pandainya kita. Sekarang ni banyak sangat orang yang suka-suka semua perkara nak babik belaka. Semua perkara nak biar ada muka dia. Biar ada sama muka dia. Seumpama ni. Orang ni husnul khatimah. Mudah-mudahan di kalangan orang yang husnul khatimah. Sebab apa kita kata dia husnul khatimah? Sebab ramai mengiringi jenazah dia. Jadi kampung-kampung kita tu tak ramai tu, manalah barangkali berapa puluh orang jadi kuburnya. Padahal mati tak haji mak haji belakang orang masjid tu dah ramai mana duk kubur. Barangkali su'ul khatimah gitu ke? Mudah-mudahan mati dengan husnul khatimah. Ni dok. Ni husnul khatimah. Nak menghukum, nak menetap, tahu benda gaib ke? Husnul khatimah orang mati dalam iman. Iman dengan Allah masing-masing. Sekalipun mulutnya tidak mengucap, kita pergi la ilaha illallah, tak ikut pakai mati senyap gitu je. Allah habis dah, dia mati tak mengucap. Dah bukan ke situ. Tu sunat je tu aja. Orang nak mati kita laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajak oleh kamu Nabi kata akan orang nak mati dengan la ilaha illallah. Hukum kita aja tu sunat je, bukan wajib. Ada ni. Dan kita Tazkirah Imam Qutubi mengatakan walaupun mulutnya sebut la ilaha illallah tapi akidahnya tidak ada la ilaha illallah, tidak ada faedah pun hak disebut tu. Pada ni tu kata iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan di kalangan orang-orang yang mati dan kadang beriman. Hak mati Islam tu tauhid dah mati Islam. Sebab dia orang Islam. Mudah-mudahan mati dalam iman. Mati dalam iman tu dia panggil husnul khatimah. Mudah-mudahan. Ada ni. Mati pula, mati hari Jumaat. Mati pula kadang-kadang tengah buat ibadah. Mudah-mudahan. Tapi jangan pula kita kata Allah dia mati dalam jambang. Mayat dia belum orang dengar tahi. Su'ul khatimah tu tandaan dah tu. Jangan. Ada ni. Yelah kadang-kadang mati ni 2-3 hari baru jumpa busuk dah mayat dia. Ini alamat tak baik belaka ni. Jangan. Mudah-mudahan dia orang Islam tetap dah mati dalam keadaan beriman husnul khatimah. Mudah-mudahan. Jangan kita mudah-mudahan nak menghukum orang ni husnul khatimah pasti-pasti. Mudah-mudahan. Jadi orang Islam tidak beriman. Macam mana hak dulu-dulu. Tu kata penting tu. Hak duduk atas tu penting. Sebab tahu nak rebut nak duduk atas tu. Pergi boleh belaka dan duduk atas tu. Nak kejar dunia boleh, nak kejar akhirah boleh belaka tu. Kita ni, yalah, kita ni tak mau cerita lah, tak mau mikir hal tu.
Dah, mokcik mana mokcik? Mokcik ni parti gerakan dia kata. Mokcik parti gerakan. Terengganu tak ada parti gerakan. Dak gerak tak boleh makan dia kata. Dia kata gitu. Hak atas tu kan dia lah siapa-siapa pun. Dia tak tahu tu. Hak atas tu akan mencorokkan dia sendiri, keluarga dia sendiri, anak cucu dia sendiri. Hak atas nak akan mencorokkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita. Dia setakat dak gerak tak boleh makan, parti gerakan. Dia kata supaya je. Supaya ke mana? Cuba kalau pergi darat sikit. Supaya je dia kata. Ada supaya tu berhenti lah. Tak dalam dia tu makcik. Supaya. Supaya mana? Supaya je. Memang supaya. Bah belaka. Kalau kita orang dululah. Bah belaka. Supaya je bah. Kala sama. Tapi tengok bah nak pergi Dungu hak mana, nak pergi Kuala Berang hak mana, nak pergi Jertih hak mana, pergi bandar bah mana makcik? Supaya naik dah supaya bah belaka. Tengoklah makcik nak pergi mana. Mana supaya susah orang pahamang gitu. Dia akan mencorokkan agama kita, dunia dan akhirah kita. Akhirah tu nombor satunya. Jahil agama tak ada lah. Tak ada. Sama kali jahil akidah. Ni kita cerita bab pekoh. Bolehlah lari. Tak niat fardu. Tak apalah, awak taklid mazhab Hambali. Boleh lari lagi. Tapi maknanya tak mengaji lah tu pekoh mazhab Syafi'i. Pekoh mazhab Hambali, lagilah dia tak belajar. Cuma kebetulan. Maknanya mazhab Hambali kata sah lagi walaupun tak niat fardu. Lepas lagi yang tu hak pekohnya. Lepas daripada kena qada, kalau tidak orang habislah. Sebab dia kata daripada budak tak pernah niat fardu. Sebab apa? Sebab fardu dah waktu zuhur kan. Dak fardu zuhur apa lagi? Waktu asar kan. Dak fardu asar apa lagi? Fardu dah dia kata. Kita cakap dak pernah sebut fardu. Macam tadi lah. Nak pergi semai zuhur. Kamu semai zuhur dak lagi. Tengok tu. Tak ada sebut fardu. Jadi niat pun tak sebut fardu. Tak ada ta'aruk tu. Tadi pula mengajar ada ta'aruk. Ta'aruk niat zuhur. Ta'ayyung niat bilangan rakaat. Tinggal niat fardu juga. Qasad ta'aruk ta'ayyun. Qasad saja aku semayang, ta'aruk niat fardu, ta'ayyun niat ni nama semayang tu. Semayang mana? Semayang fardu lah. Bukan 5 waktu saja, termasuk jenazah. Demikianlah niatnya usolli fardu zuhri atau al-asri atau al-maghribi atau al-isya'i atau as-subuhi. Masa semayang subuh, pada semayang zuhur niat 5 ni lalu. Lepas tu semayang asar, maghrib niat dah. Ya Allah. Atau ni pilihlah mana-mana kita nak semayang. Ni takbir zuhur niat ni 5. Lepas tu semayang sampai ke subuh dah niat dah. Dah ni atau ni. Mana kalau zuhur usolli fardu zuhri, kalau asar usolli fardu asri. Ni qasad ta'aruk ta'ayyun. Artinya sahaja aku semayang tu qasad, fardu tu ta'aruk, zuhur tu ta'ayyun. Atau fardu asar, fardu tu ta'aruk, asar tu ta'ayyun. Atau fardu maghrib, atau fardu isya, ataupun fardu subuh. Qasad ta'aruk ta'ayyun. Yang mana wajib niat ta'aruk ni, niat fardu ni, wajib niat fardu ni walaupun yang semayang tu kanak-kanak sekalipun. Yelah, kalau kanak-kanak ada fardu tak? Kanak-kanak ada tak fardu? Tak ada, dia tak mukallaf lagi. Tapi tetap wajib niat fardu. Mana kita mak ayah hajar anak kita niat, kena niat fardu. Kena niat fardu zuhur. Walaupun kanak-kanak sekalipun. Walaupun ada pengatakan ada. Masa dia budak-budak, niat fardu apanya? Zuhur bukan fardu untuk dia. Asar bukan fardu untuk dia. Niat fardu apanya kanak-kanak? Memang ada pandangan yang seumpama tu. Tapi orang takut
Tak niat kan siapa ke Bali lagi tak niat juga. Tapi pandangan mutamak walaupun kanak-kanak tu tak fardu atas diri dia, tetapi kira kepada asal. Asal semayang ni apa hukum asalnya zuhur ni? Wajib fardu. Tapi dia belum balik, tak wajib lah atas dia, tapi kira-kira hukum asal. Oleh kerana semayang ni hukum di fardu, maka walaupun dia tu belum balik, dia tak fardu atas dia, kena niat juga fardu sebab asal dia. Balik kepada hakikat asal. Hakikat asalnya zuhur ni fardu. Tapi atas dia yang belum balik memanglah tidak fardu, tapi kena niat asal. Mana budak ni pun kita kena ajar dia ta'arruf, kena niat fardu. Sama juga dengan semayang ulang. Semayang ulang. Semayang dah, kita semayang ulang. Semayang ulang kali kedua ni jatuh hukum sunat. Tapi ketika kita niat dalam semayang ulang ni kena niat fardu. Tapi semayang ulang ni dia akan masuk di martabat yang keempat. Semayang ulang akan masuk di martabat yang keempat. Sebab semayang ulang ni dia wajib niat berjamaah. Jadi dia bila wajib niat berjamaah, qasa, ta'arruf, ta'ayyun dan niat imam ataupun niat makmum. Jadi empat juzuk ni dia akan masuk di martabat yang keempat. Tapi nak ceritanya semayang ulang hukumnya sunat. Tapi dalam niat semayang tu wajib niat ta'arruf. Kena niat agak fardu walaupun hukumnya sunat. Semayang ulang lah semayang dah. Kemudian ni ada anak kita baru balik. Mayang lagi dak, mayang mula mak mayang mula. Mayang apa mayang ulang. Yang mana semayang ulang ni wajib berjamaah. Kalau buat seorang haram serta tidak sah. Bila wajib berjamaah, maka hukum dia macam semayang Jumaat. Semayang Jumaat wajib tak berjamaah? Semayang Zuhur wajib tak berjamaah? Tak wajib, fadilah. Zuhur ni fadilah berjamaah. Semayang Jumaat tak berjamaah tidak sah, wajib. Semayang ulang kalau tidak berjamaah tidak sah, wajib. Dia duduk martabat yang keempat nanti. Duduk di martabat yang keempat. Jadi dia qasa, ta'arruf, ta'ayyun selagi ni. Niat imam kalau jadi imam, niat makmum kalau jadi makmum. Tapi cuma nak cerita sini bab ta'arruf. Semayang ulang sebenarnya jatuh hukum sunat. Hak jatuh hukum wajib semayang pertama. Semayang kedua jatuh hukum sunat. Walaupun jatuh hukum sunat, tetap kena niat fardu juga. Saja aku semayang fardu zuhur, imam. Saja aku semayang fardu zuhur atau makmum contohnya. Kena niat fardu. Walaupun sebenarnya semayang ulang tu bukan fardu, jatuh hukum sunat sekalipun. Ada ni. Dah kalau kira gitu, kalau kira lah jatuh hukum sunat. Budak-budak jatuh hukum sunat, tak wajib semayang. Ni ulang tak wajib semayang tu hukum sunat. Tapi semayang ulang contohnya kanak-kanak semayang berdiri, wajib kita kena suruh dia berdiri. Semayang ulang berdiri wajib. Walaha berdiri ni wajib pada semayang fardu je. Pada semayang sunat berdiri tak jadi wajib. Main sunat kita maklum kan. Kalau semayang tu fardu, berdiri tu rukun. Fardu 5 waktu ke, fardu jenazah ke, berdiri tu rukun. Adapun kalau semayang sunat, berdiri tidak menjadi rukun. Jadi semayang ni semayang ulang, semayang zuhur contoh kali yang kedua jatuh hukum sunat, berdiri tetap wajib. Walaupun jatuh hukum sunat, sebab dia kira pada hukum asal. Hukum asal semayang fardu zuhur ni wajib, bukan sunat. Walaupun dia ulang zuhur tu jadi jatuh hukum sunat, dia tetap wajib niat fardu, dia tetap wajib berdiri. Dia tetap wajib berdiri. Hak berdiri tu tak ada khilaf. Hak ada khilafnya, wajib tak semayang ulang ni niat fardu, hak tu khilaf. Ada pun berdiri tak ada khilaf. Semayang ulang sekalipun berdiri adalah rukun. Walaupun semayang ulang tu jatuh hukum sunat sekalipun. Berdiri tetap wajib. Hak tu tak ada khilaf. Tapi yang khilafnya orang semayang ulang ni wajib tak niat fardu. Pandangan muktamadnya wajib niat fardu juga semayang ulang ni, bukan dia kena tambah lagi niatnya niat berjamaah. Hidup di martabat yang keempat.
Ada ni. Dia tak boleh nak ulang suka-suka semayang ni. Semayang tadi kurang khusyuk ni orang ni, perbanyakkan semayang sunat. Perbanyakkan semayang sunat. Ni duk ajar. Kalau semayang tu rasa duk khusyuk, mayanglah sekali lagi. Berseorang diri semayang sekali lagi tu ulang haram serta tidak sah. Tak boleh. Jangan duk tambah-tambah hukum agama ni. Dah fardu buat dah kan sekali je. Dah tak sempurna. Ibadat sunat lah yang tanpa hak tak sempurna tu. Ada ni. Tu peranan ibadat sunat, sembahyang sunat ke, puasa sunat ke, sedekah jariah ke. Hak sunat-sunat tu akan tampal hak wajib. Tanpa sembahyang kita hak tak sempurna, puasa Ramadan kita hak tak sempurna, zakat kita apa semua tampal baka tu. Hak sunat tak akan menampal hak kekurangan hak fardu kita. Ini mudah-mudah. Sembahyang tak khusyuk, buat semula dia terulang solat sembahyang. Allah tadi mayang subuh kunut tak ingat nak baca. Lepas tu saya pun main mula sekali lagi. Kata mana pula dia orang ngajar ni cakap gitu dekat dia. Saya pagi tadi tak tahulah kat mana di semayang subuh. Ni tak ingat nak baca kunut. Lepas tu buat sedap-sedap lepas tu waktu subuh panjang lagi dia kata, mayang pula kali lagi dia kata. Dah apa-apa lah ni gitu kadang-kadang. Nak mengajar pun kadang membaca sendiri gitu je. Macam-macam sekarang ni. Aku tunjuk dalam YouTube, aku tunjuk. Ni kena belajar molek ni. Sujud tu ruku pendek tu boleh lama, sujud batal semayang. La ilaha illallah. Ambil mana ilmu karuk gitu? Dah kita ni kan hak rukun pendeknya iktidal dengan duduk antara dua sujud. Qiyam berdiri, rokok, sujud, duduk tasyahud akhir, dia panggil rukun panjang. Tiba-tiba ni suruh belajar molek tambuh. Sujud tu rukun pendek. Tak boleh panjang. Panjang batal semayang. Jangan lebih panjang daripada qada suratul ikhlas. Ambil mana pula qada suratul ikhlas? Kata mengarut goreng sungguh. Kalau mengajar tu pula kaki goreng, sedang mulai digoreng. Sujud boleh lama ni semayang tasbih je. Pula dah. Rokok, sujud rukun panjang. Kita sujud sejam pun ada apa-apa masa orang ni. Pada ni orang semasa orang ni kadang-kadang sujud yang terakhir tu lama mana dia berdoa. Hukum pendek. Lebih panjang daripada qada suratul ikhlas, surah qul huwallah, batal semayang. Wah. Mana kalau kita kata dok reti sangat. Jahil sangat. Kita kata dalam kelas kita ni tak ada orang jahil gitu lalu. Ada orang kita ni sujud rukun pendek. Tak adanya. Rokok sujud rukun panjang. Iktidal duduk antara dua sujud dia panggil rukun pendek. Iktidal kira kepada masa untuk baca zikir di hak sunat tu kan. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da apa semua tu. Kalau kita lebih daripada tu sampai qada satu Fatihah batal semayang. Lama qada satu Fatihah. Kalau duduk antara dua sujud tolak masa untuk bacaan hak sunat tu, Rabbi firli warhamni tu, tolak tu tak sekira tu tetap dah. Habis bacaan tu digi buat baca benda lain pula. Teluh qada satu tasyahud sukunkan tasyahud akhir. Maka batal semayang. Tu je. Mana kalau iktidal qada suratul Fatihah. Ini sujud rukun pendek, jangan lebih panjang dari qada suratul ikhlas. Allah. Ya boleh reka gitu lalu. Dah cik kata tak kan orang tak reti gitu boleh ngajar. Apa tak boleh Orang pandai cakap, pandai goreng. Ada ni. Pandai orang ni kan, dia banyak hak tu dia panggil membawang. Mocik pun pening. Membawang. Bawang tu duduk dapur. Tu bawang lain. Ni bawang lain. Bawang ni ngupak. Bawang lening.
Goreng-goreng tu bukan goreng masak. Goreng ni mana tipu orang lah. Tak reti gajar orang. Dah kadang-kadang ada kata rakaman ngajar sifat 20. Dengarlah sikit. Allah tak boleh dengarlah kata apa-apalah. Tauliah ada. Macam mana dapat tauliah? Ngajar sifat 20. Pergi pada bicara-bicara hak fardu kifayah tu lah. Hak bab-bab nafsiyah, salbiyah apa semua tu Allah tak mengaji. Tapi macam mana dia goreng? Gitu lah. Tu tauhid tu berat tu. Dia semayang ulang tidak sah melainkan berjamaah. Jadi kalau anak kita balik tak mayang lagi. Tak mayang lagi. Dah molek mayang gemuk pula mak nak mayang mak semayang dia lagi ni. Kita pun semayang. Kalau kita jadi imam, kita wajib niat imam. Kalau kita jadi makmum, kita wajib niat makmum. Tu. Disunatkan kita ulang. Tapi semayang kita yang kedua tu jatuh hukum sunat je. Anak kita orang semayang dengan kita tu jatuh hukum wajib pada semayang pertama. Dan didapat fadilah berjamaah. Didapat fadilah berjamaah. Sunat ulang. Kemudian semayang pertama tu syaratnya semayang sendiri ataupun semayang pertama tu syarat dianya kalau berjemaah dah pun tak apa, tu khilaf ulama. Setengah pandangan boleh ulang semayang kedua dan kalau berjemaah. Jikalau semayang pertama kita semayang seorang. Setengah pandangan tak apa, berjemaah dah pun tak apa. Apa pernah berlaku pada kisah Nabi SAW selesai semayang ada sahabat baru sapa. Maka Nabi pun tanya sahabat-sahabat yang lain siapa yang boleh menolong dia. Mana pergi semayang pula dengan dia. Jadi sahabat yang ada ni berjemaah dengan Nabi. Tapi ada seorang tu dia sapa lambat. Mana memang tak boleh berjemaah, dia tak berjemaah lah. Sapa lambat. Nabi tanya sahabat ada siapa yang boleh tolong. Maka bangunlah seorang sahabat pergi semayang berjemaah dengan hak sapa lambat tu. Tu maknanya semayang pertama berjemaah dah. Itu pandangan tu mengatakan walaupun semayang pertama berjemaah dah pun masih lagi kita disunatkan ulang tapi dalam keadaan berjamaah. Tu syarat dia. Sebab tu bila syarat dia berjemaah, jadi duduk martabat yang keempat, dalam niat tu kena tambah niat imam, dia kena tambah niat makmum. Tambah niat imam, tambah niat makmum sebab dia syaratnya adalah berjemaah. Nanti dia akan bicara di hadapan, tapi di hadapan tu rekah je lah. Sebab di hadapan tu dia hanya cerita bab semayang Jumaat saja. Dia semayang yang wajib berjemaah ni ada 3. Semayang Jumaat, semayang ulang, semayang jamak takdim kerana hujan. Tu dia wajib berjemaah juga tu, kita akan ceritalah. Sebab itu dia masuk di martabat yang keempat. Di martabat yang keempat ni ditambah selagi pula semayang kasar. Yang mana niat kasar wajib dalam takbiratul ihram. Saja aku semayang fardu zuhur kasar. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Boleh raka tu. Sebut kasar pun boleh, sebut 2 rakaat pun boleh. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Saja aku semayang fardu asar 2 rakaat. Kasar tak sebut, tak apa dah. Sebab 2 rakaat tu kasar dah tu. Ada ni. Jadi niat kasar wajib dalam takbiratul ihram. Jadi 4 qasa, ta'arud, ta'ayyun, niat kasar. Ada martabat yang keempat. Adapun niat jamak, dia tak syarat dalam takbir niat jamak. Niat kasar ni dalam takbir. Niat jamak, kalau jamak takhir, niat jamak takhir dalam waktu zuhur, tak ada kena dengan semayang pun. Jamak takhir. Waktu zuhur kita pun niat nak takhirkan zuhur dalam waktu asar, jamak takhir dalam waktu zuhur. Bukan dalam semayang. Dalam waktu zuhur. Tu niat jamak. Siapa time semayang zuhur asar pukul 5 kat arang tu, pukul 5 waktu asar tu, niat jamak pula dalam takbir zuhur, niat jamak pula dalam takbir asar, sunat jua. Sunat jua. Dan niat jamak takdim jadi mana? Dalam waktu zuhur, dalam waktu maghrib. Niat jamak takhir ni dalam waktu yang pertama, bukan dalam semayang pun. Hak wajib kena niat dalam takbir
adalah niat kasar. Dia tu martabat yang keempat. Ilmu-ilmu hak kita nak pakai belaka ni. Jamak kasar, hak kita nak pakai belaka ni. Dah kalau sembahyang ulang, tak jin buat sembahyang ulang. Dah tak jin ke kita siap dah sembahyang seorang diri, anak kita balik. Tak royak nak balik. Kalau tahu kita mau tunggu boleh sembahyang berjemaah. Baru nak balik. Bisa contohnya. Lepas tu, sembahyang ada lagi kan? Mau main mula berjemaah dengan mu, mau ulang. Ulang tu. Memanggil. Kan? Dah masalahnya kita ni orang rajin sembahyang. Bukan orang malas nak sembahyang. Orang malas nak sembahyang. Sembahyang hak fardu tu pun nak ulang pula. Dan ni cerita ni, kita ni orang rajin sembahyang. Kita orang rajin sembahyang. Bayangkan kita ulang sembahyang, anak kita tu boleh pahala berjemaah. Kita ulang sembahyang, anak kita boleh pahala berjemaah. Kalau kita kata kita berjemaah di masjid, balik di rumah tiba-tiba anak kita ada di rumah. Balik masa mana? Dia kata baru siapa? Mayang tak lagi. Dah. Kita mayang dah tadi tu di masjid. Fikir mak mayang mu pula biar boleh berjemaah, biar mu boleh pahala berjemaah. Atas pandangan kata berjemaah dah pun boleh lagi ulang. Jadi dua pandangan di situ tu. Sembahyang pertama tu syaratnya seorang diri baru boleh ulang. Ataupun sembahyang pertama berjemaah dah, dia ada khilaf di situ. Tak apalah. Kita berjemaah dah di masjid, kita balik tengok-tengok anak kita ada. Dak sembahyang lagi. Kita ajaklah dia sembahyang dengan kita. Dia ke mana pun mak kena sembahyang. Kita ni lah pula yang ulangnya. Suka dah tak apa suka tu. Dah kalau suka dah masalah suka tu. Bukan tak boleh suka. Suka-suka lah. Main tak lagi dah main. Kita main dua orang pula ulang. Lepas tu nak suka-suka lah. Bukannya marah, suka anak balik. Setakat rakyat anak balik suka, dah pelik apa sukanya. Bukan nak suruh dah suka lah anak balik. Dah suka ni ajak semai berjemaah. Ya ni. Tapi bab main ulang kita akan cerita semula. Cuma nak ceritanya, walaupun sembahyang ulang hukumnya jatuh sunat, sembahyang pertama yang hukum jatuh wajib, sembahyang ulang tetap wajib kena niat ta'arud juga. Niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Dia kena niat fardu juga. Walaupun sembahyang tu yang kedua jatuh hukum sunat sekalipun. Jadi hak tu hak martabat yang ketiga. Juzuk niatnya 3, qasad ta'arud ta'ayyun bagi sembahyang fardu. Keempatnya dan martabat yang keempatnya, sembahyang yang memada pada niat tu dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Dan ta'ayyun nafsah artinya menentukan akan dirinya. Ta'ayyun nafsah ni menentu akan dirinya imam ataupun makmum, iaitu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Cerita sembahyang Jumaat je. Dia hak niat imam, niat makmum ni sembahyang Jumaat tadi, sembahyang ulang. Satu laginya sembahyang jamak takdim kerana hujan. Dia pun sembahyang yang mana macam Jumaat juga syaratnya adalah berjamaah. Jamak takdim kerana hujan, syaratnya berjemaah. Dan sembahyang jamak tu dilakukan di masjid, di musola, bukan di rumah. Di banyak syarat pula tu hak jamak takdim kerana hujan. Cuma nak ceritanya sebagaimana Jumaat, sembahyang ulang, sembahyang jamak takdim kerana hujan, syaratnya berjemaah, maka imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Jadi 4 lah. Selain daripada 3 qasad ta'arud ta'ayyun, satu niat imam ataupun niat makmum. Satu laginya yang keempat niat kasar bagi sembahyang kasar. Wallahu a'lam. Kemudian kita nak tahu juga, dah kita ni sembahyang zuhur berjemaah bukan syarat sah. Apa hukum pula imam niat imam
Apa hukum pula ni kita ni makmum, niat makmum. Kena ngaji belaka tu. Ada ni. Dia hak wajib niat imam, wajib niat makmum, hak mai Jumaat, mayang ulang sama jamak takdim kan hujang. Dah kita sembahyang Jumaat lima waktu. Imam apa hukum niat imam? Makmum apa hukum niat makmum? Pastilah tidak wajib. Tapi apa hukum dia? Kena tahu belakalah. Mana apa yang kita lakukan kita kena tahu. Bukan kita buat. Tak begitu. Mana kita buat ni dengan ilmu. Buat dengan tahu. Kesedap buat tak tahu. Biar buat gapa-gapa sedap dengan tahulah. Tahu? Jangan buat rambang gitu. Kerja dunia pun kalau buat rambang, gamuk-gamuk agak-agak dah percaya lalu dah. Tapi kerja dunia kalau tak betul, tak kena cara, tengok tu, tak jadi tu kan. Kena kita tanya tu, kena tanya orang hak mahir juga. Boy kita teradah. Tapi apa yang kita buat tu tak jadi. Kena kita tanya orang hak mahir lah pulaknya. Tu benda dunia ni, benda yang nampak lalu dah tak jadinya. Benda ibadah ni, nampak malam-malam ada semayang. Tak ada gapa-gapa. Tahu bila? Kalau tak jadi, tahu lepas dia mati. Berkalang tak ada. Nak kira mana tu? Boleh balik semula. Dia patut orang ni nak belajar mula-mula je. Payah sebab kadang-kadang berasa macam tak penting, berasa macam pandada. Lepas tu orang ni bila dia belajar, dia akan belajar sama-sama. Kata tengok orang tua-tua kat Allah lamanya dia duduk dengar apa dengar sama, dia tahu penting. Kalau orang tak biasa belajar, dia pelik. Apa benda lah belajar tak habis-habis. Dia pelik. Ni kitab 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Hak Jawi ni muka surat 25. Hak Jawi surat 25. Ni pakai hak Umi. Hak Umi cari muka surat sendiri. Yelah, hak Umi cari muka surat sendiri dah lah. Dulu saya ingat hak Jawi dengan hak Rumi muka suratnya sama. Kena-kena tak sama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-10 daripada 10 sifat keji yang kita panggil sifat mazmumah. Mazmumah ni sifat yang dicela pada syarak. Sifat yang dicela pada syarak. Didatangkan 10 sifat mazmumah. Ini sifat mazmumah yang ke-10. Banyak bercakap. Dia buat senggang tu, loba berkata-kata. Hak Arabnya syarhul kalam. Syarhul kalam ni bukan banyak berkata-kata, tapi loba hati atas berkata-kata. Mana hati ni nak cakap semua, tapi oleh kerana seorang diri tak ada bercakap-cakap pun. Dan dikira pada loba hati. Bukan banyak bercakap apabila ada regu. Timbul banyak bercakap kerana hatinya loba atas berkata-kata. Ni loba atas berkata-kata ni. Tak boleh tak ada orang ni. Mesti cari orang. Bergelisah sekali. Ni orang yang loba atas berkata-kata ni sifat kecelaan. Sifat kecelaan, loba atas berkata-kata. Kita buat bandinglah secara umum. Hak depan hak belakang, mana hak paling loba atas berkata-kata? Senyap hak depan. Hak depan hak belakang tu. Hak belakang tu. Dalam live baby tak nampak belakang, je nampak depan je. Orang hak depan ni hak duduk belakang tu. Mana hak loba atas berkata-kata?
Tapi dak lah kata semua ni macam umum. Sebab tu kalau lelaki yang banyak berkata-kata, mulut macam mulut kepuang mu ni. Sebab apa dia gitu? Ni loba ni mana hati-hati. Hati sangat loba atas berkata-kata. Itu sifat kecelaan. Ada ni. Banyak bercakap itu suatu sifat yang tercela. Dia bukan banyak bercakap. Kita bicara ni sifat hati. Banyak bercakap itu bahagian lidah. Lidah ni anggota zahir. Anggota zahir bicara lain. Pada ni. Sebab tu dalam kitab pernah bagi hati, sebelum didatangkan 10 sifat cela, kemudian disusuli dengan 10 sifat terpuji, didatangkan pembicaraan pelihara 7 anggota zahir. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. Jadi banyak bercakap itu bahagian lidah. Kita bicara sekarang bahagian sifat hati. Sifat hatinya apa ni? Sifat tercela ni, loba atas berkata-kata. Hati ni kira apa ni? Kira anak cakap je. Sebab yelah, orang seumpama ni jarang. Cuma tapi kalau ada orang seumpama ni kok, tak ada lah, dia seorang je lah. Orang lain kena dengar saja je lah. Mana berahi mesti cari mana ada orang duduk kat buat depan rumah. Nampak je ada orang duduk nyapu, masuk buiti. Masuk buiti, tak ada beri salam. Pop dia buah kata Allah lah. Dan sungguh ni orang yang jenis seumpama ni, jenis loba atas berkata-kata. Kerana nampak ada orang, 2 orang misalnya duduk depan rumah orang, masuk. Bila masuk je tuan rumah, kawan dia ni, aku nak balik lah. Apa nak balik dah? Mari dia bosan lalu. Apa ni? Mulut loba atas berkata, akhirnya banyak bercakap. Siapa orang lari, you know? Mari je pakat aku ada kerja, aku ada nak jumpa dengan orang, pakat lari. Bukan tak perasan orang lari tu. Tak, ni nak pelepah. Nak pelepah. Ada orang perasan orang lari. Siapa je? Aku ada hak, ni ada hak, aku ada hak. Maka adalah seorang jadi mangsa, tak ada nak lari. Tu kok. Pernah kalau lubang telinga dia. Ni. Orang yang loba atas berkata-kata. Ada ni. Dan lepas hawa. Dia loba atas berkata-kata tu sifat yang tercela. Bila loba atas berkata-kata, maka banyaklah berkata-kata, banyak bercakap-cakap. Bila banyak bercakap, akan terkeluar daripada mulutnya perkataan yang sia-sia. Tu kan. Sebab tu dia hati ni dengan zahir dia berkait. Banyak bercakap itu bahagian zahir, bahagian lidah. Tetapi hak lidah ni mari daripada hak dalam. Sebab hati ni adalah umpama raja. Mana kalau raja tu molek, maka rakyat pun jadi molek. Kemudian pula raja nak ada molek, kena hak luar tu molek pula. Dia antara zahir dengan batin ni, dia tak boleh nak kata biar hak zahir tu tak sudah betul lagi lah, betul hati dulu. Tak boleh. Tak usah cara berhati lah, cara berzahir. Tak boleh. Sebab dia berkait itu. Hak zahir, kesalahan zahir ni, dia akan membitik hitamkan hati. Kesalahan hati ni akan merosakkan kita hak zahir. Tengok. Mana dua-dua ni kena serentak. Cuma dalam kitab, dia biasa sebut zahir dulu. Comel zahir, bawa pada comel hati. Walah, takkan jadi sempurna comel zahir, melainkan kena di masa yang sama kena jaga hati tu. Kan orang kadang-kadang kan dipisahkan. Kita nak comel hati dulu. Hak zahir tak apalah. Aurah tak tutup pun tak apalah. Aurah tak tutup pun tak apa. Sebab apa? Jaga hati dulu. Bila hati baik baru tutup aurah. Tu salah sangat-sangat. Ada ni.
Hak zahir kena molek lah. Sebab dia dah aurah tu buka kepala perempuan, haram berdosa. Dosa tu akan membitik hitamkan hati. Awak nak baiki hati macam mana? Ada ni. Tapi kalau hanya tutup zahir je comel, hati tak jaga, dia ada apa juga. Tapi mana kena serentak antara zahir dengan batin. Macam sini ni kena serentak lah. Banyak berkata-kata mari daripada hati loba. Banyak berkata-kata jadi berdosa. Bila berdosa ni akan menggelakkan hati pula dia berkait. Kena jaga zahir, kena jaga hak batin, hak hati kena jaga. Tapi antara zahir dengan batin ni, hak payahnya hak batin lah. Lepas tu hak hati tu kena tekan lah, jaga molek luar. Ni kadang-kadang kita kata mulut dia je jahat, hati dia baik. Nak pergi cerita kat mana gitu. Kalau mulut dia jahat, hati dia jahat lah. Mulut baik tu belum tentu lagi hati baik. Ada ni? Mulut baik belum tentu hati baik. Tapi kalau mulut jahat, dia kata, nampak je mulut dia gitu, hati dia baik. Dah dia cakap tu menyinggung perasaan orang, terasa hati orang lain. Lepas tu jatuh maruah orang lain. Hati baiknya kok mana kalau gitu mulut? Ke maksud ke apa? Mulut jahat hati baik, maksud dia ke apa? Jahat saja je. Jahat saja mana? Tambahan pula kalau jahat lidah ni, dia membabitkan dengan orang ramai. Ada ni. Lidah lah. Kenapa? Kan lidah badan binasa. Lidah lah. Lidah. Alhamdulillah. Mana zahir batin kena jaga. Sini nak bicara hak batin. Sifat cela loba atas berkata-kata. Bila hati loba atas berkata-kata, maka lidah pun banyak berkata-kata. Bila lidah banyak berkata-kata, keluar daripada mulutnya perkataan yang sia-sia. Yang sia-sia ni hak sia-sia baru ni, bukan hak dosa lagi. Mana percakapan yang sia-sia, percakapan tak ada faedah. Orang panggil buah kosong. Ada panggil buah kosong tu. Kalau buah kosong, tak buah sebab dia kosong. Makna buah kosong ni, kosong tak ada faedah. Pada ni. Kosong tak ada faedah. Macam air kosong tu lah. Tak panggil air kosong tau. Air kosong ni gelas je lah. Dah air kosong, air tak campur benda lain. Tu. Mana buah kosong ni, buah tak ada faedah. Kosong. Hidup bobek tu gapo sebenarnya? Tak tahulah. Tu. Tahu ke? Perkataan yang sia-sia. Mula-mulanya sia-sia. Lamanya narak kepada dosa. Narak pada dosa lah lama-lamanya. Ni cerita mula-mula ni sia-sia. Bila banyak berkata-kata. Perkataan yang sisi itu menyebabkan gelap hati. Perkataan sisi itu menyebabkan gelap hati. Gelap hati. Daripada gelap hati ni, bawa pada mati pula hatinya. Gelap dulu mula-mula. Gelap hati, kemudian bawa pada mati hati. Ni panggil apa ni? Mana ni? Di antara perkara yang Nabi sangat tekan, hak berkaitan dengan ni hati ni, berkaitan dengan hati tu sendiri. Depan ada perkataan yang menyebabkan gelap hati, malahan membawa pada mati hati. Dan mati hati habis cerita. Nabi sebut bab hati ni. Sebab bila mati hati, dia tak akan masuk pengajaran. Ada ni. Cerita pengajaran apa sekalipun, sebut nasihat apa sekalipun, tak ada. Mana dengar je lah. Hati mati, telinga dengar, masuk dalam pendengaran. Kenapa dia macam tak ada kesan apa-apa? Dia kesan tak kesan ni mari daripada hati pula. Kalau hati terima pengajaran tu, hati terima nasihat tu, adalah kesan dia. Kalau tak terima, nak kesan kat mana? Ada ni. Akhirnya orang kata, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wak buih mulut je. Orang kata, wak bazir liu,
Hak tu dia kata ke biasa semuk lah. Hak tukang blebernya. Dia kata wak habis li wak buih mulut. Hak tu mok tetap kerja dia dah gitu. Dia kena cakap semua. Hak tu cakap berfaedah. Ada cakap faedah. Hak cakap faedah ni budak sama pula. Banyak mulut mok padahal banyak mulut nasihat dia. Lepas tu orang kata tak sudah nasihat lah. Wak habis ali wak ke liu je. Apa? Pahala. Ingat ke berzikir je pahala. Ingat ke ngaji Quran je pahala. Tu duk nasihat anak, duk blebelkan anak, duk marahkan anak. Tu pahala belaka tu tugas kita dah tunya. Lepas tu dia ni tak dapat pengajaran. Taufik hidayah milik Allah, bukan milik kita. Susah apa? Kita punya nasib. Anak kita punya nasib. Janji kita menunaikan tanggungjawab kita dengan anak kita. Lepas tu dia hak nasib masing-masing dah tu. Ada ni. Kita dah fikir lebih-lebih tu. Cuma kita kena jalan tugas kita molek. Wi nasihat, wi pengajaran, wi nasihat, wi pengajaran. Walaupun kita nampak macam masuk tengah kanan keluar tengah kiri, pada masa tu bila Tuhan campur taufik hidayah, molek-molek ada kemudian jadi molek. Kadang-kadang hak dia jadi insafnya. Lepas hak blebel tu tak ada. Mati dah kawan tu. Barulah Allah lama kening. Ada orang seumpama tu. Mak dia dah blebel, dia dah duli. Bila mak dia mati, barulah. Itu mana doa mak dia tu lah. Mak dia doa semua kan. Tapi mak dia berdoa nampak tak diperkenankan. Tuhan perkenan ni bukan ikut kehendak kita. Tuhan perkenan fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Anda kita hikam ni. Tuhan perkenan pada waktu yang ia kehendak, bukan pada waktu yang kamu kehendak. Kehendak kita ke Allahumma jadi lalu. Tu kehendak kita. Tapi Allah perkenan di waktu yang ia kehendak. Cukup syarat Allah akan perkenan. Doa. Mati kita, anak kita jadi berubah. Itu bekalan kita. Ada ni. Dia jadi dari apa tu? Kenapa tu? Kerana gelak hati, bawa pada mati hati. Bila mati hati, macam kita cakap dengan ni cakap dengan orang mati lah. Innaka la tusmi'ul mauta tu kan. Dengan kau ya Muhammad tidak boleh beri dengar orang yang mati. Innaka la tusmi'ul mauta tu. Tapi al-mauta di situ al-kuffar. Tuhan kata innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tak boleh beri dengar orang mati. Maksud di situnya adalah orang kafir. Orang kafir ni hati dia mati. Nabi cerita tak ada dengarnya. Tak jadi apanya. Ada ni. Hak Tuhan tak pilih lah. Hak Tuhan tak pilih. Sebab apa? Sebab hati dia sudah mati. Bila hati mati, dia pengajaran tak akan masuk ke dalam hati. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, tiada yang menyebabkan manusia tersembang atas muka mereka ke dalam neraka melainkan dosa yang dihasilkan oleh lidah mereka. Tiada dia hal ni istifham. Apakah dia asal mana gitu hal apakah. Di istifham ni ingkar dengan makna nafi, tiada. Dia asal mana hal ni bukan tiada, hal ni apakah gitu dah biasa orang apakah. Tu asal terjemahan. Tapi di sini hal ni istifham ingkar dengan makna nafi, dengan makna tiada. Dia ambil makna lalu sini tiada.
tiada yang menyebabkan manusia tersembang atas muka mereka dalam neraka. Tersembang atas muka. Tersembang atas muka. Ada riwayat manakhirihim. Manakhirihim ni bukan muka. Manakhirihim ni hidung. Dia ada riwayat hadis, wahal yakubun nasa ala wujuhihim, itu bawah muka. Ada riwayat au manakhirihim, ataupun atas hidung mereka. Sini manakhirihim ni hidung, tapi memang ada riwayat ala wujuhihim, atas muka mereka. Ada riwayat au manakhirihim, hidung mereka. Manakhirihim hidung, dijemah dengan muka sini. Tiada yang menyebabkan manusia sembang atas muka mereka dan neraka. Tapi kalau kata hidung pun dipanggil majas pula situnya. Sebut hidung, sebut juzuk, tapi kehendaknya muka lah. Faham dah ni? Tersembang hidung je, muka duduk atas hidung je tersembang. Gitulah. Lepas tu kadang-kadang kita ni sebut satu juzuk, tapi maksud kitanya sekalian. Kalau kita kata tersembang muka je, dah sekian tubuh lah. Macam kita cakap, oh lama tak nampak muka. Oh yelah, jumpa semua muka tinggal rumah. Dah lama tak nampak muka. Ataupun kadang-kadang lama tak nampak batang hidung. Lama tak nampak batang hidung. Mana batang hidung tinggal rumah? Maksudnya tak nampak seorang tu, tapi disebut hak nyata. Kalau tengok kan hidung dulu kan, nampak muka dulu kan, maka sebut juzuk, sebut bahagian, tapi maksud kitanya sekalian. Jadi sini tersembang lah. Tapi bila tersembang ni kok hak muka lah hak jatuhnya. Tersembang apa kata? Tungginyo. Sebab bukan orang kafir, orang yang masuk neraka ni ditungginyo. Mana jatuh kok muka dulu lah. Tungginyo tak panggil ke apa? Makan budak kan kadang-kadang tungginyo budak tu. Mana apa tungginyo? Kepala dulu. Tungginyo. Dia tungging ni orang duk nganying tu budak-budak kan. Dia lari pun tungging punggung dia. Tu tungging pasal lain kata. Kita marah kejar, dia lari lepas selamat, ya, tungging punggung duk sarang. Dia tak tungging awal-awal, kena terajang lah. Lepas molek baru ditungging punggung. Ni tunggingnya. Tunggingnya. Mana apa ni? Jatuh muka dulu. Memang orang masuk neraka jatuh muka dulu. Jatuh muka dulu ke neraka. Tiada yang menyebabkan manusia tersembang atas muka mereka dan neraka, melainkan dosa yang dihasilkan oleh lidah mereka itu. Dia hasaidu alsinatihim ni asalnya yang diketam oleh lidah mereka itu. Hasaid ni ketam. Tapi ketam ni makna apa ni? Ketam kalau kan orang ketam tu kan tubik ke apa? Ada mana apa? Perkataan lidah tu. Tapi hasaidu alsinatihim ni mereka yang diketam oleh lidah dia, ketam. Tak sama makna ketam. Mana apa ni? Hak hasil lidah tu lah, hak cakapan dia tu. Hak tu lah hak banyak menyebabkan tersembam ke dalam neraka. Hak paling besarnya lidah yang menyebabkan tersembam dalam neraka adalah lidah lah hak paling banyak menyebabkan jadi kufur seseorang. Yalah, dia kafir ni 3, riddah sebab jadi terbalik agama, murtad 3, perkataan, perbuatan serta i'tikad. Antara 3 ni dalam kitab ayat, hak paling banyak adalah lidah. Paling banyak adalah lidah. Nak masuk Islam pun ngucap lidah juga. Jadi batal Islam hak paling banyak pun lidah juga. Hukum apa ni? Dia tanya hukum apa ni, bukan tanya tak reti, tanya nak nganying. Tanya nak memperolok-olokkan, nak mempersenda-sendakan. Kalau hukum tu ijma' ulama,
Hukum tu orang tahu berlaku hukum agama Allah, dia buat senda-senda seumpama tu, batal Islam dia. Hukum apa ni? Tengok. Jangan nak cakap baik kurang. Ya? Itu kalau dia bercakap. Kalau cerita buat hukum agama, dia tonye. Faham tak tonye? Tonye lah apa? Perkataan lama. Tonye. Dan kalau kita bahasa moden macam mana? Jebeh. Jebeh dok go. Jebeh Terengganu go. Tonye jebeh pun jangan main tu. Dalam bab hukum-hukum agama, itu perbuatan pula. Jangan. Kalau kosak dia nak menghina hukum agama Allah, terbatal agama tu. Jangan buat nganying-nganying bebek kurang. Tu tonye jebeh, buat nganying pula sama telah nah. Buat nganying. Dah ni. Jadi percakapan tu kena jaga molek. Kalau kita tak faham, kita tanyalah. Hukum ni kenapa gini, kenapa? Macam tanya. Ni bukan dia tanya, dia tahu dah. Cuma dia hukum apa gini? Mana dia nak merendah-rendahkan. Nak mengejek-ejekkan hukum agama Allah. Kalau hak ijma' ulama, ada benda kalau perkara tu diketahui oleh umum, itu hukum agama Allah, dibuat lebih kurang, jangan tu perkataan. Ni habis ni. Ni tersembang dan neraka kekal selama-lama. Kalau kafir kekal selama-lama. Kemudian juga lidah ni lah hak banyak kesalahan sesama anak Adam. Ni sampai pada masyar kita kena bayar dengan pahala. Pahala habis, dosa orang yang kita ada salah dia tu letak atas kita pula. Bila pahala habis dah, tak ada dah nak pergi mana lagi. Tersembang dalam neraka. Memang sedap lah. Dan sebab kita baik, kita beri pahala ke dia. Yang peliknya, kita beri pahala kepada orang yang kita tak berehi. Kalau orang tu kita tak berehi, kalau orang tanya, mana Mak Haji? Orang tu, minta maaf, saya tak kenal ke dia, tak mau beri pahala ke dia. Kata Abdullah Al-Mubarak, kalau aku nak jenis orang mengupak, aku akan mengupak kedua orang tua aku, kerana mereka lebih berhak dengan pahala aku. Kata Abdullah Al-Mubarak. Tapi jangan salah faham ni. Jangan pula ustaz ngajar nak ngepak, boleh ngepak ke mak ayah. Siap apa hang gitu. Tapi nak pula kata, kalau aku ni baik mengupak, maka aku akan mengupak mak ayah aku, sebab mereka lebih hak dengan pahala aku. Kalau lain buat apa pahala? Yang pelik kita beri pahala kepada orang yang kita benci. Cerdik dah. Orang kita benci tu nak belanja ais cawang, kita sayang, kita bukan kedekut. Orang lain kita belanja, dia ais cawang pun tak. Tak beri. Ais cawang kita tak belanja. Tapi kita belanja pahala. Tu mana? Jadi kita kalau kita nak ngupak, aku beri pahala ke dia ni? Aku tak beri ke dia? Tak beri apa beri pahala ke dia? Sudah, tak apa. Tak beri. Dah tak beri, kata beri pahala. Beri pahala kau orang buat apa? Mana? Tu sama apa lah. Tak ada tersalah. Tersalah ni lah tu. Ni bukan tersalah, cakap betul-betul. Cakap tak payahlah. Tak payahlah. Pelik-pelik tu sudah katalah benda apanya. Kena jagalah tu apa? Habis pahala kita. Bila habis pahala kita ni, lagi mana lagi ni? Tersembang muka ke dalam api neraka. Mari mana hak paling banyaknya yang menyebabkan tersembang? Lidah lah. Sebab itulah lidah Tuhan jadikan satu je. Sebab apa? Sebab dia banyak mudarat. Kalau Tuhan buat lidah dua, mana kamu? Ngaji Quran sebelah, mengupak sebelah. Abang Gali. Ada. Tapi lidah besar manfaat. Yalah, daripada mengucap lidah, mengajar lidah, suruh makruf lidah, cegah mungkar lidah, nasihat agama lidah. Lidah belaka tu besar manfaat. Urusan dunia pun banyak, urusan dunia yang berkait dengan lidah. Kalau orang tak boleh bercakap, kerja pun payah dia. Pada ni lidah besar manfaat.
tapi besar mudarat. Besar manfaat, besar mudarat. Kalau anda jaga molek kau, ni. Tiada yang menyebabkan manusia ini tersemban muka langgar api neraka melainkan dosa yang dihasilkan oleh lidah mereka. Sebab apa? Sebab lidah ni mari daripada hati loba atas berkata-kata. Hati loba, berahi sangat-sangat bab kata-kata ni. Tu kena kontrol lah. Kalau pesen kita lama dah gitu, kena kontrol, kawal. Kena kawal, kena banyakkan uzlah. Uzlah ni mana tak usah duduk gelewak ke orang sangat lah. Tak duduk gelewak. Asing diri. Ni duduk gelewak tak payah lah. Tapi sekarang ni khulwah, asing diri dalam bilik. Tapi dia asing diri kok, dia main telefon. Dia mengupak kok telefon pula. Dia mengupak bukan lidah saja. Dengan jari pun panggil mengupak. Tulis, share. Hak tu lagi berpanjangan. Sebab apa? Sebab tidak terpadam. Adapun mengupak dengan lidah, kalau tidak ada rakaman, sekali tu je keluar. Tapi waktu pun berat dah kita di masyar. Tapi kalau mengupak dengan tulisan, bila nak terpadam dalam FB, YouTube, WhatsApp tu? Bila nak terpadam? Pada ni. Banyak perkara nak kena jaga zaman sekarang ni. Di FB apa semua. Jadi macam lidah juga. Besar manfaat, besar mudarat. FB besar manfaat. Orang boleh belajar agama. Tapi FB juga besar mudarat. FB boleh jadi lubuk pahala. FB boleh jadi lubuk dosa. FB boleh jadi lubuk pahala yang berpanjangan. Tapi FB juga boleh menjadi lubuk dosa yang berpanjangan. Atas kita atas kita nak guna macam mana. Pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Kemudian pergi kepada amal. Kita jaga hak apa ilmu yang kita ada cerita bab hukum hakam, kita pelihara molek. Suruhan kita kerjakan molek, larangan kita kena jaga molek, kena tinggal. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.